Sejak peralihan kerajaan pada Mei 2018, politik di Sabah tidak pernah stabil dan kedudukan kerajaan negeri sentiasa dipersoalkan termasuk secara perundangan. Dan sudah pasti, isu lompat parti dalam kalangan wakil rakyat di negeri berkenaan sedikit sebanyak menimbulkan rasa muak pengundi yang kini terpaksa keluar sekali lagi memilih wakil mereka. Lalu timbul persoalan, mungkinkah senario itu akan memberi ruang kepada blok politik ketiga yang menawarkan pilihan yang baru kepada rakyat, khususnya kemunculan pemimpin muda dengan platform yang berbeza. Kupasannya bersama wartawan kami, Safwan Sawi. Defisit kepercayaan daripada rakyat itu ekoran tanggapan kebanyakan ahli politik di Sabah dianggap sangat mudah melompat ke sana ke sini. Kini bukan soal calon namun soal integriti dan kesetiaan menjadi pertimbangan bukan sahaja parti politik tetapi juga pengundi. Jika sudah ditakdirkan menang, apa jaminan tiada lagi lompat parti sehingga menjadikan politik Sabah huru-hara? Justru tidak perlu membangkitkan soal calon muda atau calon tua. Apa yang penting, mereka yang terpilih kelak memikul amanah secara berhemah dan penuh bertanggungjawab. Sebab dalam membina negara atau negeri ini, kemajuan ini, kita perlukan kombinasi antara duanya adalah untuk saling melengkapi sebenarnya. Dan untuk menjadi wakil rakyat itu bukanlah hanya sebagai teori saja, perlulah praktikal di tempat yang ada. Retorik untuk mengangkat suara anak muda juga sebenarnya sudah lapuk. Bukan satu tapi semua orang politik sering meratibkan ayat anak muda setiap kali tiba pilihan raya. Namun, adakah benar anak muda diberi tempat yang sewajarnya selepas kerajaan dibentuk? Label-label ini bukan saja berlaku specifically kepada orang-orang muda, tetapi biasalah di dalam pilihan raya itu dia akan ada berbagai-bagai cara untuk membuat serangan terhadap pihak lawan kita. Kita sudah nampak dalam PRU yang lepas keberkesanan banyak pemimpin-pemimpin ataupun ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang datang daripada kalangan muda yang dapat kita panggil dapat perform. Tidak ketinggalan soal penyertaan golongan wanita dalam membuat sesuatu dasar. Cukupkah sekadar meletakkan calon pada pilihan raya semata-mata? Tetapi di peringkat pentadbiran, masih ada kelompangan yang wujud. Kepimpinan baru, cara pemikiran baru, yang mana sebenarnya politik senior ni sebenarnya kita takut sebagai recycle. Maksudnya nanti pengundi-pengundi pun akan rasa macam tiada muka-muka yang baru kan. Maksudnya kalau boleh pilihlah di antara wanita sebab di kalangan wanita tu kita perlukan suara sebenarnya. Kini, cabaran untuk pilihan raya negeri Sabah adalah bagi membawa seberapa ramai pengundi muda untuk pulang menunaikan tanggungjawab mereka. Ia lebih mencabar berbanding PRU ke-14 lalu, ekoran kos pengangkutan terutamanya bagi yang bekerja di Semenanjung. Ingin mengumpulkan sumbangan daripada orang awam bagi mengurangkan atau meringankan beban anak muda ini untuk balik mengundi ke Sabah. Jadi kami berhasrat dengan adanya pulang mengundi ini, lebih ramai anak muda akan turun, akan berpartisipasi dalam proses demokrasi negara kita dengan syariat turun mengundi. Apapun, anak muda memerhati dan menilai. Tidak sekadar jago di pentas ceramah politik, tetapi ke mana Sabah hendak dibawa dan di mana kedudukan Sabah berbanding negeri-negeri lain. Safwan Sawi, TV3. Siapa bakal dipilih? Di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Instagram, Facebook, you name it. But you answer, kalau tiada air lama sudah mati. Kita penuhi, maka autonomi kita telah peroleh. Bercakarlah, berkakai, berabut dalam pengagihan kursi. Hak nasib rakyat negeri Sabah. Mandat ini merupakan salah satu daripada laporan khas menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-16, Buletin Utama.